Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Saya harap anak-anak pelajar semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan satu tajuk istimewa, ya, mengenali sahabat-sahabat Rasulullah. Okey, dalam bahagian satu ni kita akan mengenali dua tokoh sahabat Rasulullah, ya. Okey, bahagian sirah dan tamadun Islam. Untuk buku teks, pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 179 hingga 184. Baik. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama buka majlis ilmu kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada hari ini diberkati Allah. Okey, baik pelajar-pelajar. Okey, tokoh pertama yang kita akan kenal pada hari ini adalah Bilal bin Rabah. Okey, siapakah Bilal bin Rabah? Okey, Bilal bin Rabah ni kunyahnya adalah nama panggilan, ya. Nama panggilan adalah Abu Abdullah. Okey, nama ibunya Hamamah. Nama ibunya Hamamah. Okey, Bilal bin Rabah berasal daripada Habsyah. Okay. Wafat di Damsyik pada tahun 20 Hijrah. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika berusia 63 tahun. Maknanya Bilal bin Rabah wafat di Damsyik pada tahun ke-20 Hijrah, iaitu pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, dan ketika wafat Bilal berusia 63 tahun. Okey, bukti keimanan Bilal bin Rabah. Okey, yang pertama, antara 7 yang terawal yang menzahirkan keislaman. Okey, yang kedua, tetap beriman walaupun diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf sehingga dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Okey, sebagaimana yang kita tahu, Bilal bin Rabah ni diseksa oleh tuannya tapi dia tetap beriman. Apa antara seksaan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah dijemurkan di atas padang pasir dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan panas terik, dihempapkan batu ke atas dadanya, tapi beliau tetap beriman. Beliau tetap beriman kepada Allah. Sedikit pun tidak menggugat keimanan Bilal bin Rabah. Okey, baik. Bukti keimanan yang ketiga, Bilal bin Rabah dilantik menjadi muazzin pertama dalam Islam. Apa itu muazzin? Okey, biasa kalau kita orang yang azan, kan, kita panggil Bilal. Bilal tu sempena nama Bilal bin Rabah lah. Bilal bin Rabah apa tugasnya, iaitu tukang azan tu, kan. Okey, kalau kita panggil Bilal tapi sebenarnya tukang azan tu namanya muazzin. Okey. Yang keempat, bukti keimanan yang keempat, banyak menyertai peperangan seperti Badar dan juga Uhud.
Okey. Seterusnya, iktibar keimanan Bilal bin Rabah. Okey. Yang pertama, kita hendaklah mempertahankan akidah Islam dengan segala kekuatan yang ada agar tidak mudah terpesong daripada ajaran Islam yang benar. Okey, yang kedua, kita hendaklah menjauhi diri daripada fahaman yang sesat, menyeleweng dan melampau. Okey, yang ketiga, kita hendaklah memainkan peranan aktif dalam aktiviti keagamaan agar ajaran Islam yang sebenar dapat ditegakkan. Okey, itu iktibar yang kita boleh ambil daripada keimanan Bilal bin Rabah. Baik, yang seterusnya, jom kita kenali tokoh yang kedua, iaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapakah Muaz? Okey, Muaz ni nama panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Okey, Abu Abdurrahman. Okey, kalau kita tengok buku teks, namanya adalah Muaz bin Jabal. Tapi orang-orang, sahabat-sahabat panggil Muaz bin Jabal ni dengan nama Abu Abdurrahman. Ini adalah panggilan terhormatnya. Okey, nama ibu Hindun binti Sahlu. Okey, Hindun binti Sahlu. Okey, keturunan Bani Salamah daripada golongan Ansar. Okey, Muaz ni wafat di Syam, di Syam pada tahun ke-18 Hijrah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika berusia 33 tahun. Okey, bukti keimanan Muaz, antara sahabat yang paling alim dalam ilmu halal dan haram serta Al-Quran. Okey, Muaz ni alim, maksudnya alim ni paling banyak mengetahui tentang ilmu halal dan haram serta Al-Quran. Okey, yang kedua, dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai pakar rujuk Al-Quran dan fiqh di Mekah dan Yaman. Okey, yang ketiga, salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Okey, baik. Yang seterusnya kita lihat iktibar daripada keilmuan Muaz bin Jabal. Okey, yang pertama, kita hendaklah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh agar menjadi orang yang alim dalam bidang yang dipelajari. Okey. Yang kedua, kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari agar menjadi umat yang cemerlang. Okey. Yang ketiga, kita hendaklah menyebarkan ilmu yang dipelajari agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Seterusnya, menjadi saham akhirat yang berkekal. Okey, itu iktibar yang kita dapat ambil daripada pengenalan dua orang tokoh pada hari ini. Okey, Ustazah harap dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Okey, kita dapat contohi kedua-dua tokoh ini dan sehingga berjumpa lagi dalam bahagian 2 siri tokoh untuk masa akan datang. Okey, sehingga itu saja daripada Ustazah. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.